Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelatih-pelatih sekalian? Diharapkan semua pelatih-pelatih berada dalam keadaan yang sihat. Walaupun dalam keadaan PKP ini, kelas kita tidak dapat dijalankan dalam masa PKP ini. Jadi kita buat secara rakaman video lah untuk pelatih supaya dapat terus belajar. Dan sekarang ini kita berada dalam modul yang terakhir, iaitu modul yang ke-10, iaitu I01. Iaitu penyelenggaraan stor ladang. Okey, dalam penyelenggaraan stor ladang ni kita ada 4 work activity ataupun aktiviti kerja, iaitu kena pasti peralatan dan bahan penyelenggaraan stor ladang. Yang kedua, laksanakan kerja penyelenggaraan stor ladang. Yang ketiga, laksanakan penyelenggaraan bangunan stor. Dan yang keempat, sediakan laporan penyelenggaraan stor ladang. Saya akan masuk dalam aktiviti yang pertama, iaitu kena pasti peralatan dan bahan penyelenggaraan stor ladang. Dalam modul CI01 ni, pengadaan ni, kita ada 4 orang tenaga pengajar, iaitu saya sendiri Muhammad Zulkifli, yang kedua Encik Muhammad Sani, yang ketiga Encik Ikram, dan yang keempatnya Encik Azhar. Okey, saya akan menyentuh dalam tajuk yang kedua dalam kena pasti peralatan dan bahan ini, iaitu penjadualan agihan tugas. Okey, tujuan penjadualan agihan tugas ialah supaya dapat memberi ataupun bertujuan untuk memberi maklumat tentang penjadualan agihan tugas penyelenggaraan dan stor ladang dengan lebih terperinci. Okey, bagi sesebuah stor ataupun organisasi pengurusan penyelenggaraan sepatutnya melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dengan cara mewujudkan satu sistem jadual kerja supaya semua kerja-kerja penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Aspek penyelenggaraan yang perlu diambil kira dalam sistem kerja penyelenggaraan ini ialah jenis kerja yang dilakukan dan siapakah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu kerja penyelenggaraan. Dan terdapat beberapa kerja yang melibatkan sistem kerja penyelenggaraan, antaranya ialah kerja-kerja pembesaran harian, kerja-kerja penyelenggaraan yang biasa dan kerja yang perlu dikoordinasi dengan operasi bangunan.
Ada dua sistem yang biasa digunakan oleh pihak pengurusan penyelenggaraan bagi sesebuah bangunan store, iaitu sistem berjadual dan sistem kontingensi. Sistem berjadual. Penyelenggaraan akan dilaksanakan berdasarkan suatu jangka masa yang tertentu. Ia diperlukan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti penyelenggaraan pada store atau bangunan yang memerlukan penyelenggaraan yang konsisten, yang tetap ataupun secara berjadual. Dan sistem berjadual ini dijalankan secara pembahagian kerja penyelenggaraan. Penyelenggaraan terancang ditarifkan sebagai kerja-kerja penyelenggaraan yang dilakukan berdasarkan jangkaan, pengalaman serta amalan yang dibuat ke atas kerosakan dan kecacatan yang dikenal pasti akan berlaku melalui rekod-rekod terdahulu. Sistem penyelenggaraan ini biasanya diadaptasikan sewaktu awal proses pembinaan dan seterusnya dikekalkan dari masa ke semasa. Dan penyelenggaraan terancang ini dipecahkan kepada dua jenis penyelenggaraan lagi, iaitu penyelenggaraan pencegahan ataupun DP plan maintenance. Yang kedua, penyelenggaraan tidak terancang, iaitu unplanned maintenance. Penyelenggaraan terancang ini dipecah kepada dua jenis penyelenggaraan lagi, iaitu penyelenggaraan pencegahan. Yang kedua, penyelenggaraan pembaikan. Penyelenggaraan pencegahan ialah preventive maintenance. Yang kedua, penyelenggaraan pembaikan ialah corrective maintenance. Penyelenggaraan pencegahan. Penyelenggaraan pencegahan ini adalah proses penyelenggaraan yang dilaksanakan secara rutin ataupun berkala dan berdasarkan program penyelenggaraan yang dirancang ataupun plan preventive maintenance, atau penyelenggaraan jangkaan atau predictive maintenance untuk mengelak kemungkinan berlakunya kerosakan. Aktiviti penyelenggaraan pencegahan ini dilaksanakan sebelum atau prior dan mengelak ataupun to avoid berlakunya kerosakan. Dan program penyelenggaraan ini dijalankan mengikut program berjadual bagi memastikan setiap aset ataupun fasiliti berfungsi dengan baik dan mengelakkan berlakunya kerosakan yang besar. Manakala penyelenggaraan pembaikan atau kerosakan ialah proses tindakan pembaikan, pembetulan ataupun pemulihan untuk mengembalikan fungsi asal apabila berlaku kerosakan ataupun kegagalan. Aktiviti penyelenggaraan pembaikan ini dilaksanakan
setelah ataupun after berlakunya kerosakan dan memulihkannya ataupun to recover. Penyelenggaraan perbaikan dan kerosakan dilaksanakan bila berlaku kerosakan ataupun kegagalan berfungsi pada mana-mana aset, fasiliti, komponen bangunan ataupun kemudahan yang berkaitan. Manakala penyelenggaraan tidak terancang pula ataupun unplanned maintenance, penyelenggaraan ini merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan yang dijalankan tanpa sebarang perancangan awal sebagaimana penyelenggaraan terancang. Ini adalah kerana terdapat sesetengah kerosakan dan kecacatan yang sukar diramal apabila kegagalan tersebut berlaku. Ia turut melibatkan penyelenggaraan kecemasan ataupun di mana berlakunya kerosakan dan kecacatan yang berlaku secara mengejut. Dan yang kedua adalah sistem kontingensi. Sistem kontingensi akan dilaksanakan setelah menerima aduan pengguna ataupun jika sesuatu kerosakan berlaku pada suatu elemen bangunan secara serta-merta ataupun dikenali sebagai penyelenggaraan kecemasan. Pembaikan bagi kes-kes dalam kategori ini perlu dilakukan dengan kadar segera bagi mengelak dari kegagalan fungsi bangunan. Selalunya kerja-kerja penyelenggaraan bagi sistem ini memerlukan khidmat kontraktor yang terlatih dan berpengalaman. Dan penjadualan agihan tugas yang seterusnya ialah jadual tugasan pengawal keselamatan stor. Jadual tugasan bagi pengawal keselamatan stor adalah penting dalam memastikan keselamatan stor supaya berada dalam keadaan yang selamat dan terkawal setiap masa ataupun 24 jam terkawal. Dan kawalan perlu dijalankan secara menyeluruh di keseluruhan bangunan stor. Tata cara penggiliran tugas pengawal keselamatan. Penggiliran tugas bagi pengawal keselamatan adalah penting bagi memastikan tahap kecergasan seseorang pengawal berada di tahap yang optimum bagi mengelak keletihan dan sebagainya yang membolehkan kawalan tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Dan seterusnya adalah kawasan yang perlu dikawal. Kawasan yang perlu dikawal ialah sekitar bangunan stor, iaitu sekitar bangunan stor dan yang seterusnya kawasan pintu masuk utama ataupun kawasan berpagar.
Tata cara memantau kawalan keselamatan stok. Bangunan stok hendaklah ditempatkan secara berasingan daripada bangunan lain untuk mewujudkan sistem keselamatan yang sempurna dan berkesan. Dan sistem keselamatan yang sesuai adalah bergantung kepada keperluan dan kesesuaian. Penempatan stor dengan memenuhi ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, memeriksa dan memastikan semua lampu dalam bangunan ditutup ataupun switch off kecuali tempat-tempat yang tertentu dan diperlukan sahaja dinyalakan. Yang kedua, memasang lampu-lampu keselamatan termasuk lampu pagar, lampu koridor dan lampu limpah. Yang ketiga, memeriksa dan mengunci pintu-pintu pagar keluar masuk yang tidak diperlukan. Yang keempat, merekodkan butiran diri semua orang awam yang masuk ke kawasan ataupun bangunan sekalipun mereka dikecualikan dan ada surat kebenaran masuk. Yang kelima, memeriksa dan memastikan kaki tangan dan orang awam yang tidak berkenaan, yang tiada surat kebenaran agar tidak berada di dalam kawasan bangunan. Yang keenam, membuat rondaan di sekitar kawasan berpagar dan dalam bangunan. Dan yang ketujuh, menjawab panggilan telefon. Tugas pengawas selamatan adalah menjawab telefon pada hari-hari di mana pejabat pentadbiran ataupun pejabat pentadbiran itu ditutup ataupun biasanya pada hari-hari cuti. Sekiranya berlaku ataupun terdapat panggilan telefon pada hari cuti tersebut, pengawal hendaklah menjawab telefon berkenaan. Sekian, terima kasih. Sekiranya pelatih tidak ataupun kurang memahami dalam tajuk ini, bolehlah pelatih menelefon saya di telefon 019 473 6395. Sekiranya berlaku ketidakpahaman, boleh berhubung dengan saya untuk penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.